الشيطان الرجيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Maksudnya, dan tidaklah layak bagi seseorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan jalan wahyi, yakni dengan diberi ilham atau mimpi, atau dari sebalik dinding dengan mendengar suara sahaja, atau dengan mengutuskan utusan yakni malaikat. Lalu utusan itu menyampaikan wahyi kepadanya dengan izin Allah akan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah tertinggi keadaannya, lagi amat bijaksana. Dan demikianlah kami wahyikan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan Al-Quran sebagai ruh yang menghidupkan hati dengan perintah kami. Engkau tidak pernah mengetahui sebelum diwahyikan kepadamu apakah kitab yakni Al-Quran itu, dan tidak juga mengetahui apakah iman itu. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya yang menerangi. Kami beri petunjuk dengannya sesiapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberi petunjuk, yakni dengan Al-Quran itu, ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ingatlah, kepada Allah jualah kembali segala urusan. Akhirnya Allah Ta'ala menutup surah Asy-Syura dengan ayat-ayat yang penting menegaskan kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama daripada ayat yang kita baca pada hari ini, yaitulah firman Allah Ta'ala, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي قدير." Yang bermaksud, dan tidak layak bagi seseorang manusia bahawa Allah bercakap dengannya malaikat wahyi ataupun dari balik dinding, ataupun Allah mengutuskan urusannya, lalu ia mewahyikan kepadanya dengan izinnya apa yang ia kehendaki. Sesungguhnya Allah itu maha tertinggi dan maha bijaksana. Para ulama tafsir mengatakan ayat ini mengandungi sebab nuzul, sebab turunnya, yaitulah apabila orang-orang Yahudi, golongan ahli kitab yang merupakan rakyat Madinah, sebahagian daripada masyarakat Madinah, ketika Nabi SAW mendirikan kerajaan Islam di Madinah, mereka diberi peluang menjadi rakyat walaupun mereka tak masuk Islam lagi.
Dalam masa yang sama Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat menjawab soalan mereka dan ditujukan kepada mereka, supaya dijelaskan di hadapan mereka bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kadang-kadang mereka sengaja mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menimbulkan soalan-soalan yang boleh membawa syok dan ragu orang yang beriman terhadap Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubung dengan ayat ini ialah apabila orang-orang Yahudi bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah Allah bercakap denganmu dan adakah kamu melihat Allah? Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam mendengar kalam Allah Ta'ala dan melihat Allah Ta'ala. Kami tidak beriman kepadamu wahai Muhammad sehingga kamu mengalami perkara yang sama sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Musa lan yanzura ilaih." Sesungguhnya Nabi Musa tidak melihat Allah Ta'ala dengan matanya, kerana ada hijab, ada dinding. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat yang kita baca, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah." Dan tidak ada bagi seseorang manusia itu layak untuk Allah bercakap, berkata-kata kepadanya, illa wahyan, malaikat secara wahyi yang diwahyikan kepadanya. Iaitulah Allah Ta'ala memasukkan ilham ke dalam hatinya yang tak boleh ditembusi oleh syaitan dan iblis. Iblis tak boleh dekat sekali-kali pada masa itu. Ini dapat dilihat sendiri dan dirasa sendiri oleh Rasul yang menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sendiri melihat wajah Rasulullah dan jasadnya berpeluh mandi, bermandi peluh bila menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Bahkan diriwayatkan sekiranya Rasulullah SAW berada di atas unta, berbunyi tulang unta seperti seolah-olah nak patah tulang unta itu. Ini dahsyatnya wahyu yang diturunkan. Ini dapat dilihat oleh sahabat sendiri. Allah Ta'ala tidak berkata-kata malaikat secara wahyu yang diwahyikan kepadanya secara ilham yang dimasukkan ke dalam hati Rasul-Rasul ataupun manusia yang dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Au min wara'i hijab, ataupun Allah Ta'ala berkata-kata kepada Rasul itu sebagaimana dia berkata-kata kepada Nabi Musa alaihi salam. Dengan ada hijab, ada dinding, Nabi Musa tidak boleh melihat Allah Ta'ala. Kerana disebut dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala mengadakan hijab di antara dia dengan hambanya, sehingga hamba tak boleh nak lihat Allah Ta'ala. Sekiranya dibuang hijab itu secara langsung, nescaya semua yang dilihat oleh Allah Ta'ala hancur menjadi abu habis. Ini kehebatan Allah Ta'ala. Apabila Nabi Musa alaihi salam bermunajat di Gunung Turi Saina dan Allah Ta'ala berfirman kepadanya, Nabi Musa minta nak tengok Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, Musa boleh tengok aku wahai Musa. Tengok kepada Gunung Turi Saina. Apabila Allah Ta'ala menjelma dengan cara yang layak dengan kebesaran Allah, tiba-tiba Nabi Musa tersungkur pengsan dan Gunung Turi Saina hancur sama rata dengan tanah. Ini kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak izin untuk tengok di alam dunia ini. Itu berlaku di alam akhirat. Itu adalah satu ujian yang sangat besar kepada kita. Cukup kita beriman
dengan dalil-dalil yang banyak yang dinyatakan oleh Allah. Diberitahu oleh Rasul yang benar, Rasul yang amanah, Rasul yang bersifat dengan sifat yang mulia. Nabi Musa bercakap, Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa, tetapi min wara'i hijab, di belakang hijab, di belakang dinding. Au yursila rasula, ataupun Allah Ta'ala mengutuskan Rasulnya, utusannya, yaitulah Jibril alaihi salam, yang membawa wahyu. Allah Ta'ala mengutuskan malaikat Jibril untuk membawa wahyu kepada Rasul yang dilantik. Ada Rasul-Rasul yang boleh melihat malaikat Jibril, dan ada Rasul-Rasul yang tak boleh melihat malaikat Jibril. Rasul-Rasul yang melihat malaikat Jibril ialah Muhammad, Isa, Musa dan Zakaria alaihimussalam. Ini Rasul-Rasul yang melihat malaikat Jibril. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa, Musa dan Zakaria alaihimussalam. Adapun Rasul-Rasul yang lain mengikut Ibnu Abbas diwahyukan melalui ilham ketika mereka tidur. Tak tengok malaikat Jibril. Yang melihat malaikat Jibril ialah Muhammad, Isa, Musa dan Zakaria alaihimussalam. Ini mengikut riwayat Ibnu Abbas yang disebut oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya. Maka cukup dengan kenyataan daripada Allah sendiri dan kenyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dengar suara yang berdengung macam dengung loceng. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dibaca oleh malaikat Jibril. Kadang-kadang Jibril datang dengan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak dapat dilihat oleh orang lain yang berada di sisinya. Kadang-kadang Jibril datang berupa dengan orang yang tidak dikenali. Orang yang tak dikenali, orang tak kenal dia. Dengan rupa yang bersih, yang kacak, yang hebat, yang lawa. Memakai pakaian yang bersih. Tak ada siapa yang kenal. Setelah Jibril berundur, barulah dia beritahu itu malaikat Jibril. Kadang-kadang dia datang dengan rupa seorang sahabat yang bernama Jahyatul Kalbi. Macam Jahya. Orang menyangka Jahya radhiyallahu anhu. Tapi bukan Jahya. Itu malaikat Jibril. Setelah itu diberitahu itu malaikat Jibril. Itu cara datang malaikat Jibril. Kadang-kadang dengan rupanya yang asal daripada cahaya yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasul-Rasulnya. Dan ini berita yang benar. Orang Yahudi dengar. Ulama-ulama mereka memberitahu ini betul sungguh. Menandakan Muhammad adalah Rasulullah. Nabi yang dilantik oleh Allah. Sebenarnya sepatutnya mereka masuk Islam. Tetapi yang degil-degil juga tak mau masuk Islam juga. Kerana apa? Kerana pangkat, kerana kerja ke dunia. Kerana masuk Islam ni susah. Nak cari jalan yang senang. Itu masalahnya. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman lagi. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Dan begitulah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kami wahyukan kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Ruhan min amrina. Perkataan ruh terdapat kekhilafan di kalangan ulama tafsir. Ada ulama yang mengatakan bahawa ruh ini ialah kenabian. Nubuwah. Ruhan ay nubuwatan. Kenabian. Kami wahyukan kenabian kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengikut tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Mengikut Al-Hasan dan Qatadah, makna ruhan rahmatan min indina. Rahmat daripada sisi kami.
kami wahyikan rahmat dari sisi kami. Ajaran Allah adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikut pendapat As-Suddi, ruhan dengan makna wahyan. Wahyi daripada kami. Kami wahyikan akan suatu wahyu daripada kami. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikut Al-Kalbi, kitaban, wahyan ay kitaban. Makna kitab. Kami wahyikan kitab kepadamu. Mengikut Ar-Rabi', Jibril. Ruhan ay Jibrila. Jibril. Kami hantarkan Jibril kepadamu. Dan mengikut Ad-Dhahhak, ialah Al-Quran. Iaitu pendapat Malik bin Dinar. Al-Quran. Kami wahyikan Quran kepadamu. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min amrina, daripada perintah kami. Daripada urusan kami. Dan memanglah wahyi, kitab, Quran, kedatangan malaikat Jibril merupakan roh yang menghidupkan sesiapa yang beriman kepadanya. Yang menghidupkan iman dan Islam. Yang membawa kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mendorong seseorang itu untuk mengerjakan perintah Allah. Sekiranya mengikut wahyi, kitab, Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kitab-kitab zaman dulu yang dibawa oleh rasul-rasul masing-masing alaihi wassalatu wassalam. Setunya Allah Ta'ala berfirman, "Ma kunta tadri mal kitab walal iman." Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau tidak tahu apa-apa. Apa dia kitab dan apa dia iman. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diwahyikan kepadamu. Sebelum kami wahyikan kepadamu, mu tak erti apa wahai Muhammad. Begitulah juga rasul-rasul yang lain. Di sini terdapat perbincangan di kalangan para ulama. Adakah rasul-rasul dan nabi-nabi bersifat al-ismah, dipelihara daripada dosa sebelum mereka dilantik menjadi rasul lagi? Memang setelah dilantik menjadi rasul, mereka dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada dosa. Ada ulama mengatakan sebelum dilantik tak dipelihara daripada dosa. Selepas dilantik baru dipelihara. Sebelum dilantik tak tahu apa. Ada ulama mengatakan mereka dipelihara oleh Allah Ta'ala sebelum mereka dilantik menjadi rasul lagi. Inilah yang sebenarnya. Allah Ta'ala memelihara hamba-hamba yang dipilih menjadi rasul sejak budak lagi, sebelum mereka dilantik menjadi rasul. Kalau begitu bagaimana mereka mengerjakan maksiat? Nabi Adam alaihissalam makan buah kayu dalam syurga yang dilarang oleh Allah Ta'ala setelah ditipu oleh iblis. Tidakkah ini maksiat? Nabi Musa alaihissalam bunuh orang sebelum dilantik menjadi rasul. Bunuh adalah dosa yang besar. Tidakkah ini dosa? Menjadi perbincangan di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan bahawa dosa yang dibuat di masa itu belum lagi mereka dilantik menjadi rasul. Menandakan mereka tidak maksum, tidak dipelihara daripada dosa. Ada ulama mengatakan perkara yang dibuat sebelum menjadi rasul tidak berdosa, bukan dosa. Itu merupakan satu perkara yang diarah oleh Allah Ta'ala, yang mengandungi hikmat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan dilalaikan rasul itu. Bukan dia derhaka. Dilalaikan rasul itu sehingga dia melakukan kerja-kerja yang dianggap sebagai maksiat, tapi dia bukan maksiat. Apa yang dibuat oleh Nabi Adam alaihissalam tidak maksiat. Yang dibuat oleh Musa tidak maksiat. Dilalaikan oleh Allah Ta'ala dengan tujuan dan hikmat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pendapat yang lebih kuat. Allah Ta'ala lalaikan Adam. Kesalahan yang dibuat untuk mendidik Nabi Adam alaihissalam menjadi sebab untuk dihantar ke dunia. Tak dihantar ke dunia teguh. Sebaik saja dia dijadikan oleh Allah Ta'ala, tapi dia ajar dulu dirasakan kepadanya tipu iblis. Dirasakan kepadanya melakukan kesalahan dan menista di atas kesalahan.
Padahal Allah Ta'ala sudah mengampunnya dan dijanjikan pada azali lagi. Allah Ta'ala buat demikian dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Membunuh orang Qibti dengan tujuan untuk menghilangkan kasih Fir'aun kepada Nabi Musa. Dan Fir'aun memburu Nabi Musa untuk dibunuh. Nabi Musa berenggang dengan Fir'aun dan berhijrah ke Madian dengan hikmat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Rasul-Rasul tak diberi ilmu dengan wahyi sebelum diwahyikan, tetapi mereka tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk engkau wahai Muhammad, sebelum diwahyikan engkau tak tahu apa kitab, engkau tak tahu apa dia iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dan tetapi kami jadikan ia, kami jadikan wahyi yang kami wahyikan kepadamu itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuran, cahaya yang memberi petunjuk dengannya akan sesiapa yang kami kehendaki. Di antara yang kami kehendaki itu ialah yang kami kehendaki dia menjadi nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Wahyu adalah cahaya daripada Allah yang masuk ke dalam lubuk hati dan akal Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Lama engkau menunjukkan orang ke jalan yang betul, jalan yang benar, jalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang betul itu apa dia? Siratillah, iaitulah jalan Allah. Jalan yang betul ialah jalan Allah. Jalan Allah. Siapa dia Allah? Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Bukan saja dia menjadikan, dia memiliki langit dan bumi, segala isinya. Dan dia mentadbir langit dan bumi. Allah Ta'ala mentadbir langit dan bumi. Kalau dialah Tuhan yang mentadbir langit dan bumi, maka Quran yang diturunkan adalah untuk mentadbir kehidupan manusia. Manusia mesti mentadbir kehidupan mereka dengan Quran. Kerana itu adalah arahan daripada Allah yang mentadbir langit dan bumi. Kalau lahir berquran, jadi kata bila, jadi huru-hara. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, yakni Quran aku, kitab aku, ajaran aku yang dibawa oleh Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, maka baginya kehidupan yang pencang, akan pencang kehidupannya, jadi huru-hara, jadi maksiat, jadi punah rana habis, bunuh sana bunuh sini, rompok sana rompok sini, curi sana curi sini, tipu sana tipu sini, naik harga barang sana naik harga sini, pencang kerana tak ikut zikri peringatan aku. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku bangkitkan manusia yang lahir berkitab aku ni di hari kiamat kelak dalam keadaan buta tak nampak. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lalu di hari kiamat kelak dia berkata, wahai Tuhan, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dalam kehidupan dunia dulu aku boleh selek, boleh tengok. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Tuhan berfirman, sebab berlaku demikian kerana di atas dunia dulu telah datang kepadamu ayat-ayat aku. Ayat-ayat aku yang ada dalam Quran sudah datang, tapi kamu buat tak tahu. Kamu lupakan. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka pada hari ini kamu dilupakan. Itu dia.
Oleh kerana Allah Ta'ala yang memiliki langit, yang memiliki bumi, bukan saja dia menjadikan, kita mestilah mengikut siratillah, jalan Allah, jalan yang betul. Oleh kerana di atas dunia banyak sangat jalan, maka kita diajar tiap-tiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka, iaitulah jalan nabi-nabi, siddiqin, orang yang percaya kepada nabi-nabi, syuhada, orang yang berjuang sehingga mati syahid, salihin, dan orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan orang yang dimurka ke atas mereka, orang yang alim, yang tahu, yang reti tapi tak ikut, waladhdallin, dan orang yang sesat yang tak tahu apa. Ini dia. Itulah dia jalan Allah. Ala ilallahi tasirul umur. Ingatlah kepada Allah kembali segala urusan. Segala urusan akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Ayat ini memberi amaran yang keras akan berlakunya kiamat. Penghujung surah Syura mengatakan amaran keras. Ingat, kamu mesti ikut jalan Allah di atas dunia ni. Ingat, kamu dimatikan. Ingat, dunia akan kiamat. Ingat, kamu akan dibangkitkan semula. Ingat, kamu akan dibicarakan semula di hadapan Allah. Dan ingat, kamu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang ikut jalan Allah selamat, barang siapa yang tak ikut jalan Allah celaka. Ini satu amaran yang keras. Semua kamu akan dikembalikan kepada Allah. Sama ada kamu raja, presiden, menteri, menteri besar, esko, ketua pejabat, pengarah, pemimpin, pengulu, JKK, orang biasa, rakyat biasa, alim, jahil, semua kamu akan dipanggil di hadapan Allah dan akan dibicarakan sama ada kamu ikut jalan Allah ataupun tidak. Dalam hal ini kamu tak boleh tipu lagi. Ini satu amaran yang keras dan ini adalah penutup daripada surah Asy-Syura. Wallahu a'lam.